Dan saya buka pada ruang kalau ada nak tanya. Ustaz. Ya. Satu orang ada satu orang banyak. Tak apalah. Kalau kita nak budak orang lahir. Baik. Tak pulang mulut tu. Ya. Elok pasal baru lahir tu kan. Ya, betul. Tak payah nak keluar di. Ya, betul. Jarum. Betul. Dia sebaik-baiknya teknik macam kita bincang dalam bulan lepas, sebaik-baiknya budak tu lahir-lahir dekat hospital kita dah belah mulut dah. Dan inilah yang seharusnya dilakukan oleh ustaz-ustaz yang bertugas di hospital-hospital kerajaan. Maknanya kalau kata misalnya kata kalau mak bapak dia berhajat kata ustaz minta tolong ustaz belah mulutkan anak saya baru lahir ni. Jadi ustaz tu janganlah pula tergamam pula. Dia kena tahulah. Janganlah dia tergamam pula. Dia kena tahulah. Tapi simple je kalau kata misalnya kata kalau dalam keadaan yang biasa, maknanya kita sediakan sekurang-kurangnya sebiji korma yang lembut itu je untuk ditahnikan belah mulut tu saja. Tapi kalau jalan rasminya macam yang saya buat, yang saya pernah buat, begitulah 4 benda yang saya minta disediakan. Korma lembut atau korma sebiji, bukan sebiji tak sebiji pun, sikit je, dalam sepotong kecil je. Kemudian air zam-zam, barang sesudu 2. Kemudian kalau tak ada madu, kalau tak ada madu, gula pun memadai. Dan yang keempat, cincin emas. Itu dia. Saya tersebut dalam bulan-bulan lepas, saya ingat mungkin ada saya sebut 4 benda ni. Tapi kalau nak macam akak kata serta-merta lahir tu terus buat, sekurang-kurangnya itu korma, sepotong korma lembut kecil pun dah ada gerak. Untuk kita buat tu. Jalur ambil sikit selok tu dia dah selesai, kita doa. Kan? Wallahu a'lam. Soalan lain kalau ada? Kalau ada soalan lain, tak apa, dah bukan tajuk ni pun tak apa, tajuk-tajuk lain pun tak apa. Ya. Kita tak ada duit kan. Okey. Dia nak Buat sekali macam mana? sekali kita sama dengan orang korban tu. Boleh? Boleh? Akikah boleh dikerjakan bersama dengan korban? Macam saya kata tadi lah, lembu tu 7 bahagian. Satu bahagian saya tu saya umpamkan orang-orang berori pula bagikan daging tu. tapi kena pesan dengan orang tu suruh masak lah, jangan bagi-bagi mentah Orang tu suruh. okey, boleh. Boleh tumpang lah, boleh boleh. Itu boleh. Itu boleh. Kalau kita misalnya kata nak tumpang orang tu baru dia tidak tumpangkan kat dia, ini dengan kekal saya minta mohon jasa baik pihak akak tolong masakkan sekali dan hidangkan pada orang yang perlu, kata ini dengan kekal. Baik. Soalan lain? Ya. Baik. Lepas tu kita diri, Baik. kita sujud. Baik. Lepas tu kita nak diri sedangkan kita tolong bangkit kan, kita duduk sekejap. Okey. Jadi duduk istirahat itu adalah benda yang sunat, dia bukan rukun Mana kata lepas sujud kedua kalau kita terus naik bangkit pun tak apa. Duduk yang kita bila sujud kita duduk sekali, lepas tu kita baru kita naik kan, duduk istirahat namanya. Itu duduk istirahat namanya. Itu adalah benda yang sunat. Dia tidak merupakan salah satu daripada rukun Mana kata kalau kita sujud kita terus naik, tak apa. Kalau mampulah kita naik. Ataupun kalau kita misalnya kata agak beratlah, pergerakan kita lambat, lebih baik kita terus naik. Sebab kita kalau kita nak duduk, lepas tu kita nak naik tu dah lambat dah. Orang dah laju dah, kita baru nak naik Jadi melambatkan pergerakan solat kita. Wallahu rasuluhu a'lam. Ya. Nak tanya di buat sembahyang jemaah khatam ni. Baik, okey. Kita di rumah satu masjid, kita rombongan misalnya, kita satu masjid, lepas tu masuk waktu. Lepas tu kita dah niat nak jemaah khatam. Baik, okey. Lepas tu kita ikut pula dengan imam yang orang yang sembahyang tamam. Tamam. Boleh tak? Boleh? Boleh kita macam Dia buat macam ni. Apabila kita sampai, contoh kita sampai masjid tu, dia tengah azan dan berkumandang, dia akan mendirikan solat berjemaah. Misalnya kata zuhur, misalnya kata
So kita ikut dengan dia. Zuhur tu kita buat 4 rakaat. 4 rakaat. Usalli fardhu zuhri raka'atain li asri. Usalli fardhu zuhri 4 raka'atin jam'a taqdimin ma'muman lillahi ta'ala. Jamak takdim bisa ada dalam niat bukan adaan. Bukan tunai Sebab kalau tunai nanti asal kita kena buat sembahyang lain tak. Jamak takdim. Habis salam habis saja kita terus naik untuk buat sembahyang asar. Usalli fardhal asri raka'atain jam'a takdirin qasran lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang asar 2 rakaat jamak takdim qasar kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jadi qasarnya pada asar sahaja. Zuhur tidak ada. Kerana kita mengikut jemaah yang tak jamaah. Imam lah ya. Imam lah, imam masjid je. Niat pun itu imam lah. Makmuman lah. Yang asal tu pulang lah. Kita nak buat sama-sama kita tu jadi ada makmuman lah. Kalau kita buat sendiri-sendiri lah. Gitu. Tapi yang zuhur tu macam saya tunjukkan tadi, usalli fardhu zuhri 4 raka'atin jam'a taqdimin ma'muman lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang zuhur 4 rakaat jamak takdim ikut imam kerana Allah Taala. Bila asar dia dah jadi lain, asar 2 rakaat jamak takdim qasar kerana Allah Taala. Balas. Allah Subhanahu. Okey, dalam mazhab Syafi'i sendiri pun ada perbezaan pandangan. Dalam kitab Fiqh Manhaji mengatakan bahawa sekiranya perjalanan itu sudah ditetapkan tempoh masanya, misalnya kata kita akan menginap di Kelantan 3 hari ataupun 4 hari, maka yang dibolehkan kita mengerjakan solat jamak qasar hanya setakat dalam perjalanan pergi dan balik sahaja. Mana kata kita dah sampai homestay je ataupun hotel je, kita dah dapat letak barang, dah tak boleh lagi kita sembahyang jamak dan qasar. Kalau kita balik pula, kita dah check out, masuk dalam bas, baru kita boleh jamak dan qasar. Selagi kita belum check in di hotel ataupun di homestay, kita masih boleh jamak dan qasar, kerana ini dikira sebagai perjalanan pergi atau perjalanan balik. Itu satu pandangan dalam kitab Fiqh Manhaji. Dalam kitab Iqna' Matan Abi Syuja', tak kira sama ada dirancang atau tak dirancang perjalanan, boleh jamak dan qasar dalam tempoh 3 hari, tidak termasuk perjalanan pergi dan balik. Jadi ada 2. Dalam mazhab Syafi'i pun ada 2. Pada pandangan saya, sekiranya ada khilaf dalam mazhab sendiri, mazhab kita sendiri, maka kedua-dua pandangan boleh kita terima pakai. Tidak ada tarjih di situ. Tak ada tarjih lah sebab kita bukan ahli. Kalau dia tu mufti macam Dr. Zulkifli Al-Bakri boleh. Kalau kata akak pergi, misalnya kata boleh tanya kat dia kata mengikut pandangan saya, tu dia boleh pasal dia mufti, dia ahli seorang ahli yang boleh membuat tarjih, boleh menetapkan mana yang lebih baik, mana yang lebih utama atau okey dah. Okey. Tapi macam saya bukan ahli dalam bidang tu, maka saya mengatakan dua-dua pandangan boleh. Tak kisah. Betul kan Ustaz? Ya. Dah 3 hari kan? Tak campur. Lepas tu 3 hari tempat lain boleh lagi sama. Macam mana? Ustaz kata dia kata dah 3 hari tu dah habis dah kan? Lepas tu dah nak balik, tapi balik kena negeri yang lagi jauh. Boleh jamak lagi tak? Boleh. Boleh. Sebab tak dia rumah lagi. Dia mati. Sebab dia selagi mana dia belum balik ke tempat asal dia. Boleh nampak tak? Selagi dia belum sampai ke kampung Datuk Kamarudin ni. Macam saya, selagi saya belum sampai ke kampung Haji Tahir. Kalau saya sampai Masjid Batu Tiga, saya sembahyang jamak qasar boleh? Saya pernah buat. Belum sampai lagi. Kita daripada jauh ni, daripada Seremban, daripada KL ke daripada mana ke, kan? Boleh? Sungkai, boleh? Boleh lagi. Saya kat cakap rumah saya, ini dekat nak maghrib ni, kata pukul 7 ni, ada baik kita sembahyang. Kita pergi Batu Tiga sembahyang jamak. Betul? Batu Tiga, kampung sebelah je. Sebab belum masuk ke Pariah masjid kita. Kampung kita tak masuk ni. Kalau masuk Bidor, bukan Bidor. Tak, ya.
kalau kita nak sampai masjid kan, dia nak sembahyang Tahiyatul masjid. tak boleh duduk kan? Ini persoalan tentang sembahyang sunat tidak terikat dengan apa-apa, tidak terikat dengan apa-apa yang ada dalam sembahyang fardu. Contoh, kalau orang sembahyang fardu, dia antara rukunnya ialah dia wajib berdiri tegak. Kalau dia berkuasa berdiri, bagi orang yang mampu berdiri, dia mesti sembahyang berdiri. Ya, ini. Ha. Saya pergi masjid, saya tak tahu. Saya nak buatlah saya ke masjid kan. Okey. Saya duduk pakai stokeh. Ha. Dia kata jangan duduk dulu. Katanya. Oh, dia masuk tu. Oh, tu maksud dia. Okey, macam ni Kak. Kakak sampai masjid, dia dah berduduk siap sampai masjid. Kakak duduk di sarung stokeh. Itu tidak dikira sebagai duduk. Dia kata jangan duduk. Tak. Sebab Kak kena tunjuk, saya tak pakai sukin lah. Saya nak duduk, dia nak pakai sukin sekejap. Saya duduk je, kena jawab lah. Ya. Maksud duduk di sini ialah duduk, dia relax, ada minum teh dulu, lepas tu baru sembahyang satu masjid. Itu dia tak boleh. Itu lain. Itu tak dikira sebagai duduk yang dimasukkan. Dia tak tahu cerita. Jadi maknanya dia pun tak dia memahami salafis saja. Dia kalau duduk masuk duduk situ ialah kita dah duduk kan. Duduk relax dulu, salin baju, bagai apa semua gantung ni gantung tu, baru kita sembahyang. Dah. Kita dah ready ni, cuma nak sarung mungkin baru je. Macam sembahyang jamaah qasar tadi kan? Ya. Kalau setakat astaghfirullah tak apa. Kita dah salam kan? Salam astagfirullah. Lepas tu kita pun naik. Tak apa. Ini kan astagfirullah diwirid, lepas tu imam berdoa, lepas doa boleh sembahyang asar jamaah qasar. Itu tak boleh. Dia habis sebab syarat jamaah qasar, syarat jamaah mesti ada mualat. Mualat tu maknanya berterutan selepas solat kedua, selepas solat yang pertama. Cakap pun tak boleh. Tunggu jalan ni. Wallahu a'lam. Ya. Itu batal, itu lain. Maksudnya fasil tu maknanya kalau batal wuduk, dia tak termasuk dalam benda yang saya kata, yang maksudnya yang menyebabkan kita tak boleh lagi menjalankan solat jamaah dan habis sembahyang prompt. Kena tapi mesti pergi ambil wuduk dulu. Jangan pergi nilai salam si ni dia tanya khabar, lepas tu pergi ambil wuduk, tak boleh. Terus pergi ambil wuduk, naik balik sembahyang betul. Itu. Ya, wallahu wa rasuluhu a'lam. Persoalan lain. Kalau tak ada, dia wadah dah menunggu dah tu. Kata dia pukul kopi dah tengah hari. Dah makan tengah hari pula dah. Okey. 11.30 dah. Jadi itulah dia sebanyak yang kita boleh kongsikan pada pagi ini. Dan sekali lagi saya mohon maaf kepada kakak sekalian atas kesulitan yang dihadapi. Ya? Ya, okey. InsyaAllah kita akan sambung muka surat tadi. Muka surat apa tadi khatam tadi 8. Tarikh kuliah kita pada bulan 9. Tu memang saya beritahu tadi tu dah terlupa. Dah terlupa, tak apa. Tarikhnya ialah pada 21 September 2014. 21 September 2014. 21 September 2014. InsyaAllah menjelang tarikh tersebut semua kakak akan dapat buku. Jadi jangan berdapat buku, jangan tak bawa lah. Bawa ini kan alamat tinggal Ustaz. Ustaz pula yang moncong. Hari ini Ustaz Kak yang moncong. Esok saya pula. Okey, insyaAllah. Jadi itulah dia sembahyang yang kita boleh kongsi pada pagi ini. Segala ilmu yang dikongsikan itu hanyalah
milik Allah SWT. Saya hanya mengkongsikan yang sebenarnya dimanahkan, dan segala kekurangan, kelemahan adalah daripada kelanjuran kata, keterkasan bahasa itu adalah daripada kelemahan saya. Saya mohon maaf daripada Nabi SAW daripada kakak sekalian. Sekian untuk kali ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala fikum. Aku lupa rasa fakum. Dan kita akhiri kuliah kita pagi ini dengan tasbih al-Qur'an seterus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rahmina hadza jama'an wa tawfiqna barika semua. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri hadayna wa na'udzubika min shururihim. Allahumma badid syamlahu wa farik jama'u shatika wa zalzil wa usul kalimat min kitabi ya qahhar ya jabbar ya muttaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma yamzil kitab wa yamjid as-sahab wa yahzim al-ahzab ihzimu sunna alayhim fi min sama musasaba rahmin. Rabbana zidna ilma wa ma yakun rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika rabbana wa ilaikal masir. Rabbana taqabbal minna du'ana wa atina wa lana wa lana tasmi'na alim wa lana ya maulana innaka at-tawwabur rahim. Dawana fiha subhanallahi wa ta'ala fiha salamun wa alhamdulillah wa taqabbalallahu minkum taqabbalu billahi wa tawfiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.